So kita mulakan dengan Ummul Kitab pada Muslim Al-Fatihah. Okay, so hari ni saya nak belanja satu video. Mungkin ramai dah tengok video ni, tapi saya nak belanja juga. Sekejap sambil tu saya nak admit dulu kawan-kawan you all. Nanti mengganggu sikit lah kalau okay. Share. Kau kena tengok orang yang dah berjaya tu, dia start sebenarnya dengan sekecil-kecilnya. Aku start dengan 200 juta. Boleh dengar? Boleh pun. Okay. Kau jangan tengok aku sekarang. Kau tengok aku dulu-dulu. Kau tengok kat Instagram aku, kau scroll bawah-bawah sikit. Kau tengok zaman tu, aku letak kurta aku kat atas sofa ni. Nama aku Azim. Tapi aku lebih dikenali sebagai Mary. Sebab nama Instagram aku Mary Pergi Bulat. So orang panggil aku Mary lah. Aku asal daripada Ipoh Perak. And pendidikan aku sekolah rendah dekat Ipoh, sekolah menengah, aku sekolah asrama penuh dekat SDP Integrasi Gombak. Dan aku teruskan pengajian aku ke peringkat asasi dekat Pusat Asasi Sains Universiti Malaya. And aku sambung belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam jurusan Mass Communication. Waktu zaman sekolah dulu, aku sekolah asrama, kat situ first kali aku start berniaga secara kecil-kecilan. Aku buat t-shirt. Aku sekolah asrama penuh lah to be exact. And culture asrama penuh ni kita panggil HKSDP. Dia macam event di peringkat SDP, peringkat kebangsaan ke, peringkat zon ke apa ke. So waktu tu kalau event, kita sebagai student asrama penuh ni, kita akan pergi event tu akan pakai t-shirt tau. T-shirt yang mewakili sekolah, design sekolah lah kawan. So aku first kali aku buat untuk sekolah aku. Sebab aku nampak waktu tu orang pergi event ni kan, orang akan pakai paling-paling pun t-shirt outing ataupun t-shirt prep lah kita panggil, ada logo sekolah. Tapi aku buat sekolah aku style sikit, aku buat lah, aku design lah as Intergom. Nama sekolah aku Integrasi Gombak, Intergom. Aku buat design tu, Intergom. Aku buat t-shirt untuk sekolah tu. Waktu tu aku form 4, aku buat form 5 aku buat. And bila aku keluar daripada sekolah, even waktu form 5 tu pun aku dah ada network dengan kawan-kawan sekolah asrama yang lain, SPP yang lain. So aku cakap kat dia, okay, kau nak buat tak? Kau cari budak kau, junior kau, junior kau ambil order, nanti kau dapat lah satu t-shirt. Bagi masa tu aku bagi RM2 je kot. Satu t-shirt untung dalam RM7-8. Junior dia dapat RM2, dia dapat RM5 atas angin. Dia collect lah order untuk batch dia. So daripada situ, masa tu aku tak tahu pun sebenarnya tu nama dia dropship lah. Masa tu aku tak tahu pun ada nama benda tu. Aku buat dekat satu sekolah, dua sekolah, and even lepas aku SPM, sementara nak tunggu masuk asasi tu, aku contact kawan-kawan yang lain, and diorang pun contact kawan-kawan dia, nak buat sebab masa tu boleh dapat RM7, RM8 satu baju, and orang jual dalam 200 helai. Sebab SDP kan satu sekolah dalam 800 orang macam kan. So daripada situ last kan berapa puluh SDP aku buat. Lepas SDP masuk chapter MRSM pula. MRSM buat, aku pernah buat Mahat dekat Terengganu. So aku tak kenal pun diorang ni, tapi diorang tahu Mary boleh buatkan baju. Start daripada situ, aku dapat duit daripada situ. Ada duit yang aku joli, aku pergi travel Europe, travel seorang-seorang dulu sebab kawan-kawan aku tak ada duit. And aku rasa, tak boleh lah joli semua. Start daripada tu, aku guna sebahagian daripada duit tu buat bulan bintang. Bulan bintang ni start, masa tu aku nak pergi umrah tau dengan mak aku. And waktu tu aku tengah cari baju paling Islamik lah. Which is kurta. Kita tak pakai baju Melayu selalu kan. So aku tengok susah gila waktu nak dapat kurta yang design dia simple-simple. Aku tak tahu kenapa zaman tu kurta je mesti ada design camouflage yang askar punya kain tu. Kat sini ada tali kat sini. Aku nak cari yang kosong sikit punya susah. Ada lah aku jumpa tapi susah. Aku cari kat Instagram #kurta murah sampai macam tu lah. And aku beli few colours. And balik daripada umrah tu aku rasa macam benda ni boleh ni. Sebab waktu aku COD dengan abang tu kata
ini dah habis ni. Saya nak pergi ambil kain lagi, cakap nak buat lagi. Lalu aku rasa, gila ramai lah orang beli macam tu kan. Aku tak tahu sebenarnya dia buat berapa, tapi dia kata baju dia habis. Aku rasa, okay, demand ada lah kat situ. Tak, daripada tu lah, bila aku balik jumrah, aku pergi beli kain, beberapa gulung kain, and aku start cari siapa yang boleh jahit. Aku beritahu lah, senang je. Search kat Instagram tu, hashtag kilang jahit ukal, hashtag jahit ukal murah. Mesti ada je. Kau search sekarang. Setelah. So aku jumpa kat situ, bangla-bangla je jahit. Waktu aku buat 300 lay lah, 200 lebih. Mula dengan sikit, lepas aku top up jadi beribu. Lepas tu aku restock lagi. Aku restock, lepas tu tak sampai raya pun sebenarnya aku restock. Masa aku tak sampai raya tahun depannya lah. Aku restock kat situ, aku rasa terciduk sikit lah. Sebab masa tu aku tak faham. Aku mana pernah berniaga raya ni semua kan. Lepas tu aku tak faham. Aku rasa macam sebelum tu aku just collect order t-shirt. Aku kan jual t-shirt. Collect order ni, beli order bang. Mana ada modal. Lepas tu senang gila. Lepas tu jual kurta pula masa raya pula tu. Memang orang beli lah. Lepas tu bila dah tak ada raya, aku pula top up. Aku seronok habis lah aku top up habis lagi. Mesti tu adalah spill kat lepas raya haji yang orang beli. Lepas tu bila tu SDM, waktu aku nak masuk degree tu aku ada top up lagi. Rupanya aku silap. Top up tu tak silap, cuma aku punya motivation down sikit lah sebab sale aku kurang. Aku rasa macam mana ada orang nak beli kurta waktu tak raya. Then aku masuk first year degree, aku pun jadikan tu sebagai alasan lah. Aku masuk degree, aku busy bla bla bla. Itu alasan ke diri sendiri lah. Padahal sebenarnya aku tengah tak tahu macam nak buat ni kan. Rasa tu tak reti kan. Setahun first year degree aku tak buat bulan bintang. Second year degree aku ada cita-cita nak buat, tapi aku rasa macam aku masih ada trauma. Aku tak puas tahun ni. Tahun depan tu waktu aku third year, aku start dengan dulu aku jual kurta. Dan tu aku start dengan baju Melayu. Aku try dulu buat baju Melayu 2,500 ke 3,000 lay lah waktu tu. 3,000 pasang. Waktu tu pula problem yang aku nampak, aku rasa baju Melayu je ketat. Waktu tu zaman tu semua pula orang nak buat slim fit. Tak salah sebab ramai je orang beli slim fit. Tapi aku tak suka. Aku nak beli baju Melayu pun susah. Semua baju Melayu ada logo. Aku nak baju Melayu yang dia tak ketat sangat, and dia aku tak nak dia longgar sangat. Time tu lah aku create nama baju Melayu tailored fit tanpa logo. Surprisingly stok aku habis tak sampai raya pun. Sebab rupanya ramai orang macam aku yang tak nak pakai slim fit and tak nak ada logo. Aku panggil logo, customer aku je lah panggil tu lencana lagi lah. Aku cakap, lencana kau panggil. So waktu tu bulan bintang start penetrate baju Melayu punya market. So start daripada tu 3,000 lain, and aku rasa dengan that momentum aku cakap kita kena buat lagi tahun depan kan. Tapi aku dah on fire lah masa tu. Apa 3,000 sekejap habis. Kita buat 10,000 tahun depan, which is tahun 2020 tahun lepas. Alhamdulillah, walaupun PKP ke apa, kita berjaya jual. Walaupun hujung-hujung tu postage masalah lah bagi kita orang kan. Tahun lepas kan isu postage sangkut lah apa. And sekali lagi aku guna khidmat brother aku ni. Masa tu dah longgar sikit PKP, orang dah boleh rentas daerah. Aku kata siapa ada motor, kita buat next day delivery. Tak ada baju Melayu buat tu. Aku rasa tak tahu lah brand fashion lain aku rasa. Tapi baju Melayu setahu aku tak ada lagi yang buat tu. Kita buat next day delivery. Walaupun tak boleh post ke apa, kita buat next day delivery Lembah Kelang. Dengan aku sekali hantar. So kita collect order. Jangan risau, order hari ni esok wajib sampai. Itu yang membantu aku, yang mendorong aku punya bisnes sampai jadi apa yang korang tengok kat belakang aku ni. Apa yang ada kat belakang aku ni ialah puluhan ribu stok. Tahun ni aku ada baju Melayu, and aku bawa masuk balik kurta. Kat mana aku start dulu, aku start dengan kurta. Tahun ni aku bawa masuk kurta, way better quality design dengan apa yang aku pernah bawa masuk dulu. Kau jangan fikir benda tu susah sangat. Itu sebab aku rasa itu yang orang takut untuk mula. Sebab orang most of us, aku pun selalu tengok orang yang dah terlalu berjaya kan. Kau kena tengok orang yang dah berjaya tu, dia start sebenarnya dengan sekecil-kecilnya. Aku start dengan 200 kurta. Kau jangan tengok aku sekarang. Sekarang ni maybe aku dah banyak, dah 10,000 lah.
Kau tengok aku dulu-dulu. Kau tengok kat Instagram aku, kau scroll bawah-bawah sikit. Kau tengok zaman tu, aku letak kurta aku kat atas sofa Aku tak kurta aku kat ruang tamu. Kau tengoklah macam tu, kau jangan tengok sekarang. Itu yang ramai orang takut nak mula. Sebab orang terlalu rasa benda ni besar. Ramai sekarang ni muda-muda. Banyak orang dah jual Cokoja lah, korang sendiri pun tahu. Muda-muda aku nampak lalu dekat aku punya timeline Instagram. Aku tengok, budak ni muda gila ni. Kan boleh pergi jauh lagi ni. Tak, semua muda. Semua sekarang ni dah zaman online. Ada yang jadi kaya disebabkan menjual barang orang. Mengikut kau punya keupayaan masing-masing. Okay, so ada yang kenal? Ada yang pernah beli baju bulan bintang? Tak pernah Puan, baru dengar. Oh, baru dengar hari ni? Ya Puan. Lama. Okay, tak apalah. At least you dapatlah some idea kan. Tapi dia tengah viral lah, kata guna kabel semua kan. Tapi kadang-kadang kita duk fikir apa nama? Orang ni tak apalah dia guna tu, guna ni. Tapi usaha dia tu yang penting kan. Okay, so saya nak komen kita punya business idea you all, business plan. So kumpulan yang pertama, ada tak? Nurul Syasha, Nelly, Nurul Atika, Siti Nur Ain ada? Ada Puan. Okay, ada So nanti waktu nak submit tu, you all ikut turutan. Senang saya nak marking. Bila saya senang nak marking, saya pun suka marking. Markah you lagi okey lah kan. Kadang-kadang sebab bila saya nak marking, nak kira markah, nanti you all ikut turutan lah. Ini tak ada isu sangat lah sebenarnya. Kalau tak ikut turutan pun tak ada saya tak adalah nak turunkan markah ke apa. Okay, so cumanya macam kita janji hari tu, logo semua ni simpan dalam hati. Kita letak logo you all punya ni lah. Company kan. So tak ada lagi, tak apa. Okay, metric number simpan dalam hati juga, letak nombor kad pengenalan. Tak apa, it's just a draft. So clean and chill. Okay, mula-mula saya ingatkan company apa ni kan, perniagaan apa rupanya. Bila sebut clean tu tahulah Adobe. Okay, you nak buat layan diri. Okay, so nak buat dekat mana spesifik. Saya tahu section 7, section 7 tempat saya dulu lah, saya UiTM Shah Alam dulu kan. So kalau kat situ betul ke cukup, adakah satu di situ dah saturated? Nanti you kena tengoklah balik lah. Maksudnya dah terlalu ramai ke, kompetitor ke, ataupun kalau you boleh juga cari kawasan-kawasan bila Adobe layan diri ni kan. Kawasan-kawasan dekat suburban ke, yang kawasan penduduknya, tak saja kawasan tengah-tengah bandar, yang penduduknya dekat pinggir-pinggir bandar ataupun kawasan perumahan. Macam saya sendirilah kan, pengalaman macam cerita tadi lah, pengalaman saya nak balik kampung, saya bawa baju sikit je. Okay, saya balik kampung, balik Perak, bawa baju sikit sebabnya nanti ada banyak Adobe. So nanti dalam 2 hari macam tu, pergilah Adobe. Sebab kalau nak queue basuh mak saya memang panjang lah kan, lagi kan. Jadi mungkin selain daripada you nak fokus sebab section 7 ni dengan apa ni mahal kan, dengan mahal proceed je saya tak ada masalah. Satu lagi kata kalau Adobe layan diri just fokus kepada satu sahaja, satu tempat je kan. Macam mana you nak kaitkan dengan tekno usahawan? Tekno usahawan sebabnya konsep kita tekno usahawan kan. Nanti you tengok balik lah. Ataupun you ada satu selain daripada Adobe, saya tengok kat sini ada laundry cafe dekat Bagus Jaya ni. Dan the food is nice jugalah. Mungkin you nak buat konsep macam tu ke, ataupun anything yang lagi kreatif daripada laundry cafe tu, okay, tak kisah. Doktor. Ya? Memang konsep kami nak buat cafe laundry tu. Ada kat bawah-bawah sikit. Bawah-bawah sikit. Okay. Kita orang pun ada selitkan juga tekno usahawan sikit kat bawah. Tekno produk. Okay. It's good. Okay, so tujuan nak pinjam RM50,000. Tapi nanti you detailkan lah menambah cafe dalam Adobe. So ni mungkin you dah ada Adobe. So nak tambah cafe macam tu lah, buat renovation and then add up all the equipment macam tu. So nanti tambahkan sikit lah, detailkan. Okay, so nak buat dekat Shah Alam. Okay.
So letaklah kat sini, kita ada IG ke, Facebook ke, apa ke kan. Kadang-kadang macam saya pergi laundry cafe tu pun sebelum tu nak makan kat mana saya pun google lah dekat Paguh yang Jaya ini ada apa kan. Okay, so nak buat Arisha, okay. Oh yang di bawah nilai ya, nak buat tambah lagi. Lokasi tu memang strategi saya tahu. Sebab kat situ pun dekat dengan you, kan dekat dengan perumahan. Cumanya nanti you tengok balik. Kalau nak buat kat Shah Alam juga, kadang-kadang student dia memang suka lepak-lepak macam tu kan. Dekat section 13 ke, lagi satu tu. Ataupun kalau you nak buat dekat area-area UNICEF dah jauh sangat Puncak Alam ke, tengoklah yang boleh dapat murah sikit lah. Okay. So Arisha memang orang Shah Alam Saya orang Kuala Selangor. Oh, Kuala Selangor. So nak buat dekat section 20 ke, boleh lah. 7 pun okey, cumanya saturated sangat kat situ kan. Okay, so nak buat dekat U adalah UITM, M Mara ni besar. Okay, Mara M besar sebab dia adalah akronim. And then Nelly. Okay. UPM, okay. Ijazah Sarjana Muda perakaunan. Dengan kepujian. Dia tak ada accountant, selalunya perakaunan. Okay. So Syasha. ID pun Mara jugalah. Ya, ini saya tak ada. Okey, mungkin kat VC ni perkhidmatan apa nak tawarkan? Sektor ni spelling je lah. Perkhidmatan apa? Mencuci ke apa ke? Sebabnya mungkin you fokus dulu kepada cucian kan? Okey. Aktiviti, okey, konsep cafe cumanya bila you buat macam ni, nanti dekat bahagian belakang-belakang, bahagian marketing, bahagian operasi, bajet tu you kena ada dua lah. Satu mungkin, tapi Adobe layan diri mungkin you tak macam tak mesti sangat lah nak fikir banyak every single thing tu kan. Cumanya kalau untuk cafe ni mungkin you boleh buat yang simple lah, tak adalah complicated dengan nasi goreng ayam, nasi goreng ikan masin, benda yang you boleh serve dengan cepat. Sambil orang kata macam leisure lah, santai-santai tu kan. Penggunaan QR code, dalam the website. So adalah nanti letak gambar dan juga adalah package ke, harga ke. Kami telah memilih bertemakan. So you nak proceed boleh lah. Cumanya lokasi nanti you discuss balik dengan kawan. So ada soalan? Tak ada? Puan, Ya? saya nak tanya, bila kita nak cakap yang kita tambahkan kafe tu sebenarnya, yang kami buat tu, kami hanya buat je, tak tahu nak tambah bila time nak tambah kafe tu. Sekarang ni you dah beroperasi 6 bulan ada Adobe je kan? Contohlah, betul? Ya. So next kami lepas daripada tu you nak buat loan tu, tapi ataupun you kata sekarang ni kami dah 6 bulan dah ada Adobe, and that sekarang ni kami dah tengah set up kami punya small cafe macam tu lah dekat Adobe tu kan. So you perlukan lebih kurang 50k tu untuk tambah lagi peralatan, sebab 50k kiranya untuk memang set up a new cafe macam memang tak cukup lah. Cumanya you cakap dah ada dah small equipment ataupun small cafe, dah adalah sikit-sikit equipment, cuma 50k ni nak tambah saja. Macam tu pun okey. Maksudnya dah ada dah Adobe, dah sustain, memang Adobe tu dah contoh dah setahun yang lepas. So dalam 2 bulan ni you dah set up, you dah start nak fikir buat cafe, and then sekarang ni you nak mohon 50k ke 40k ke untuk macam tu nak buat renovation ke ataupun nak tambah equipment ke untuk cafe tu lagi. Macam tu okey. Boleh? Boleh Puan, terima kasih. Sama. So win-win cake house. So ini nak buat kek. So alamat penuhnya saya tak pasti kat mana, cuma dia letak di belakang Sekolah Kebangsaan Kor. Kota Baru. Saya tak tahu kat mana tu. Syazwin ke? Dekat orang Kota Baru ni, orang Kelantan ni? Saya.
Letaklah alamat penuhnya tu. Lot 3, you create je. Lot 35 Jalan Sekolah Kebangsaan kot. Saya pun bukan tahu pun. Kan. Okay, so dia buat kedai kek. Kek. So bermodalkan RM50 macam sikitnya kan. Nanti you kena tambah lah RM50. Okay, so RM50K ni untuk top up you punya perniagaan. So nak beli apa? Banyaknya sebab maksimum RM50 je. RM50 pula, RM50,000. Mungkin yang ni ada mesin yang you dah ada dan then you nak tambah mesin RM10,000. Barang RM10,000 and then modal pusingan RM30,000 contoh. And then okay. You letaklah nombor alamat ni. Kiranya you punya kafe ni, Win-Win Bakery cake house ni mungkin kalau kat Kelantan ke, saya faham kadang-kadang you buat tepi rumah je kan, tapi kafe tu cake house tu macam eksklusif lah. Kan. Okay, so ada IG ke, Facebook ke, RM50 macam sikit sangat. Tambahlah lagi, you ada apa, RM50,000 ke, nak saya tak, walaupun buat daripada rumah. Okay, so ijazah sarjana pentadbiran kat mana, perniagaan UTHM ke contoh. Okay, so ada IG ke, ada nombor pendaftaran perniagaan. Betul kan? Sekarang ni bukan format yang ini kan. Okay, so ini produk dia. Kalau lebih baik, sekejap saya rasa macam panas sangat, sekejap. Okay, adalah lebih baik jika you letak sini lah kek kan dengan pastry. So description dia kat sini apa. Okay, kek kat ini donut kan. So apa dia description. Ni kek dia apa description dia. Okay. Lebih okey macam tu lah. So menyediakan produk makanan berkualiti tinggi kepada pelanggan. Okay, halal boleh tambah. Kan sebabnya kadang-kadang kita bukan nak cater. Kalau macam ada setengah negeri kan, walaupun owner dia macam bukan daripada Muslim, tapi kita boleh cater asalkan dia halal kan, boleh cater juga pengguna daripada orang-orang Islam. So boleh lah, tak ada masalah. So visi dia mengembangkan syarikat. Okay, so nanti tambah sikit-sikit lah saya komen ni. So mana teknik usahawannya kumpulan ni? Tracy, mana teknik usahawannya? Teknologi apa yang nak pakai, apply? Kecil saya kat sorang-sorang. Sebab siri line tak okey. Adakah saya cakap sorang-sorang? Tak puan, line memang kurang okey pun, tengah hujan. Kan. So mana teknologi dia? Belah mana? Adanya apps. Saya perlu type. Teknologi macam mana? Okay, tak apa, sementara tunggu kumpulan ni, kita proceed dengan kumpulan seterusnya. Nanti line lagi tak elok kan? Okay, kumpulan yang ketiga adalah daripada Beauty Infinity. Aiman Hilmi, Alif, ada Wakil? Rushaidi, Jazmi. Okay, ada. Sebenarnya saya lebih suka kalau ada kumpulan yang bukan buat base daripada makanan. Sebabnya, yelah kan, kalau hari-hari tengok cerita berkaitan, contohlah hari-hari kita tengok cerita cinta-cinta macam bosan lama-lama kan. Jadi nak juga kadang-kadang tu cerita hantu ke, cerita yang cerita kelakar ke kan. Macam tu lah. Kalau hari-hari saya maki student saya, business plan-nya berkaitan dengan makanan, kadang-kadang saya nak juga baca selain daripada makanan. Yang itu lebih membuatkan saya rasa
macam mana saya lebih rasa bersemangat lah untuk baca sebab idea daripada you all kan. Macam semester lepas ada student buat berkaitan dengan hand sanitizer. Okay, so Beauty Infinity mungkin saya cadangkan tahun 2021. 2018 ni macam lama sangat lah kan. Okay, sebab kita target 6 bulan sebelum ni di Pasir Putih Kelantan. Oh, ramai orang Kelantan kan. Okay, so nanti letaklah alamat yang penuh lah. Okay, so nak pinjam berapa saya tak pasti, RM berapa, dan you boleh tengoklah contoh daripada kumpulan yang tadi tu macam mana diterangkan tentang tujuan rancangan perniagaan ni. Nak pinjam berapa ni kumpulan beauty ni? Nak pinjam berapa? Tak ada. RM50,000. Okay, RM50,000. So nanti daripada RM50K tu berapa nak allocate? Nanti you terangkanlah. Okay, so profil perniagaan nak buat point boleh, nak buat macam ni pun boleh. Tapi saya rasa kalau macam ni you direct lah. Macam aku bilang tadi kan. Alamatnya di mana, nombor pendaftaran perniagaan dan semua tu detail lah. Okay, so Aiman Hilmi. Okay, nak buat di Pasir Putih betul. Tapi alamat tetap dia di Kemaman. Saya rasa saya baru pergi Kemaman hari tu jauh. Pasir Putih tu dia memanglah sempadan sebab saya dulu UiTM Machang, so memang sempadanlah Pasir Putih dengan Machang. Nak pergi ke Kemaman tu dia dah ke arah Pahang kan. Jadi saya cadangkan alamat tetap ni tukar. Ataupun you memang nak buat ke Kemaman, boleh juga. Tapi kalau beauty ni saya lebih cadangkan you buat kat Kemaman lah. Okay. Berbanding dengan di Pasir Putih tu. Tapi saya dah lama tak Pasir Putih, saya just tak tahulah macam mana. Kami okay. Ataupun you sendiri buat apps lah. Buat apps yang nanti saya tunjuk macam mana daripada saya tunjuklah satu kedai yang you boleh buat order guna apps tu kan. Okay, so khusus fashion nanti you mungkin kat sini you kena tengok balik lokasi dia tu. Okay, so Jalan Selingsing saya biasa Pasir Putih sejak tahun 2021 mungkin kan. And then misi okay. Tapi kalau lebih mencipta produk berkualiti okey lah. Okay, yang ini okey misi. Saya rasa yang ni tak ada masalah, cumanya saya suka kalau you letak gambar-gambar. Gambar-gambar apa yang you buat lah. Okay, so kumpulan ni nanti you bincang balik sama ada ku putih kan putih, ku putih kan putih, ku putih kau putih. Oh, okay. Nanti yang ini nanti isu pula jadi tukarlah. Selain daripada ku putih ni. Okey, seterusnya adalah kumpulan nama ni Gladio. Nak buat di Bukit Bintang. Saya secara jujurnya tak biasalah area Bukit Bintang. Saya tak pasti dari segi dia punya saturated tempat tu macam mana, lokasi macam mana. Jadi tapi disebabkan you ada cerita lah kalau berdekatan dengan UM saya biasalah, tapi maksudnya spesifik dekat situ tu saya tak biasa sangat lah nak tengok. Cumanya saya pernah pergi area-area situ untuk tujuan marketing, memang pernah lah. Jadi tapi untuk study 100%, maksudnya study segmentasi kawasan tu saya tak pasti macam mana. Tapi kalau sekiranya you memang yakin, so boleh proceed. Cumanya you perlu alamat tetap ni, alamat penuh lah. Berlokasi di mana? Di nombor 17 Jalan Bangsa Bukit Bintang ke, tak kisahlah asalkan ada alamat tetap. Alamat yang penuh. Okay, so nak pinjam berapa? Tak RM30,000. Okay.
ini dia pada modal you kan. So alamat penuh ni apa saya tak pasti. Nombor pendaftaran perniagaan ni ikut yang format yang baru sekarang. Okey. Persediaan memberikan tugas. Okey. Diploma Business Studies ni diploma pengajian perniagaan lah. Saya tahu UiTM ada, so kalau tak UiTM pun boleh. So tak ada isu sangat. Ini samalah. Ni contoh-contoh, lepas tu nanti you terangkanlah sikit kan kalau macam ni harganya berapa. Okay, segul lah perkhidmatan. Okay, so tapi saya tak pasti, mungkin teknonya tu dari segi booking tu lah, ataupun apa kaedah yang you boleh gunakan. Okay, seterusnya adalah perniagaan dan keusahawanan. Cinta Bakery, Cinta Kita Bakery. Saya tak pasti kumpulan ni mungkin ada tak wakil kumpulan ni? Mana? Adriana, Nusara, Kalisa, Natasha, Dina, ada wakil? Ada? Ada. Okay. So please take note, saya tak pasti kenapa ada latar belakang kajian. Kita tak buat latar belakang kajian terus. Mungkin kat sini pengenalan je lah, pengenalan sikit pada company you. And then, okay. And then mungkin you boleh tengoklah contoh kumpulan you sebelum yang tadi saya explain tadi sebelum ni. Tujuan rancangan perniagaan ni untuk mohon pembiayaan dan RM tu berapa ringgit. Okay. Alamat penuh IOICT Mall. Yang ini saya faham lah. Bukan saya faham, saya tahulah kawasan dia. Sorry. Saya tahulah kawasan dia. Cuma ni saya nak tahu alamat penuhnya. Dia lot berapa, second floor ke, tapi nama penuhnya. Nombor pendaftaran perniagaan, mungkin boleh ikut format yang baru juga. Okay. So, you buat dalam mall lah kan. Dalam mall ni bukan apa, dia sewa dia mahal lah. You nak kereta tu nanti sewa dia mahal. Okay. Lagi pula dekat dengan, saya tahulah kawasan ni. Okay, cumanya nanti memang package premium ke, tapi sesuai lah dengan kawasan ni. Kalau sewa dia mahal pun, tempat ni memang high end punya tempat. Dan bila kita pergi tu memang ramai lah orang sentiasa kan. Okay, so apa lagi kumpulan ni? Gambar lah, saya perlukan gambar. Yang ni kemudian pun tak apa. So saya perlukan gambar produk-produk you semua. Dan dari segi mana teknonya dan usahawannya. Okey, seterusnya kumpulan Pisang. Okey. Ada wakil Adila, Amira, Atira, Natasha, Adfina, Suhaili. Ada wakil? Ada. Oh, hujan lebat kan. Rezeki lah kita tak, you all buat online, kawan-kawan tak payah nak reda hujan pergi kelas kan. Okay, so alhamdulillah. Jadi kita, okay 2000, ini 6 bulan sebelum. Okay, so nak buat dekat Al-Ustaz. Okay, nanti bagi alamat penuh dia. Okay, nak jual pisang, pelbagai jenis pisang kan. Nak pinjam, okay 50,000 yang ni, berapa puluh ribu nak pinjam 15, 30, 40. Okay, cumanya nama penuh dia apalah. Nama penuh tempat tu, nombor pendaftaran nanti you betulkan. Mungkin 2021 pun dah okay. Model perniagaan, okay, memprosesan pembekalan dan penjualan. Mungkin you proses je kat tempat lain ke. Tengoklah. Okay, Hazfina orang Perlis kot. Tapi daripada Al-Ustaz ke Perlis tu, mungkin you boleh tukar lah. Kalau melainkan rumah you kat Jitra, macam Jitra tu dekat lah juga dengan Al-Ustaz kan. Ataupun you nak letak, maksudnya jangan jauh sangat lah alamat tetap you dengan, kenapa? Sebabnya senang untuk you berurusan. Assume dia macam tu lah. Okay, komitmen, dari segi komitmen. So misi dia, saya dah tengok, saya rasa objektif pun mesti sesuai dengan dia punya misi. So pelbagai jenis pisang. Saya rasa mungkin kalau pisang je, you bukan fokus kepada keripik je lah. Mungkin selain daripada keripik. And then,
You ni you punya produk lah kan. Perisa macam-macam perisa dia. Ataupun boleh juga you memang fokus kepada pisang saja, keripik pisang tapi you production. Production you tapi kalau production saya bagi pendapat saya kawasan pusat perdagangan ni kurang sesuai lah. You mungkin base you dekat-dekat dengan rumah, ada kilang small IKS tu kan ataupun you cari IKS kilang-kilang SME yang kecil-kecil and then you memang produce pisang apalah, pisang keripik, pisang tu macam-macam jenis tu. And then tapi you tak buka outlet, you B2B, lebih kepada B2B, you cari retail. Ataupun kalau orang datang ke kilang you cari pisang, mungkin you punya segmen tu kecil je lah untuk B2C. Kebanyakannya you lebih kepada B2B. Yang tu lagi sesuai lah. Kalau contoh you nak buka kios hanya fokus kepada pisang, bagi saya kurang sesuai. Okay. So ini kelebihan kekurangan dia. Kelebihan dan keunikan. Okay, saya nak tunjuk pada you all macam mana ada satu. Saya rasa you all pun biasa dengan kedai ni. Selalu order. Saya pun biasa. Bukan saya malas masak tapi saya kurang rajin. Kadang-kadang kita pergi kan kat sini. Okay, start order. Betul? Ke you all pernah order tak kat sini? Ada yang pernah? Okay. So ini company dia, kedai ni dulu dia Pagus Jaya. Memang dekat belakang rumah saya. Okay. Dia start dia masa MCO hari tu. Tapi sekarang dia ada berapa cawangan? Dekat Pancor pun ada kedai juga. Dah banyak cawangan dia kan. So you klik je. Okay. And then boleh start order. Kalau dekat ni lah. Tapi dia sentiasa update. Okay. Order nak apa? Contoh. Nasi Arab. Tambahlah kalau ini tak terdapat ni, kalau tengok dia kadang-kadang tengok kawasan. Okay. So nanti contohlah saya nak pilih, you all nak belanja saya yang mana? Semua tak ada lah puan. Nanti sekejap. Kita tengok apa yang ada. Ni dekat mana? Dekat mall ni kot. Kita tengok. Lokasi. Okey, bulan Ramadan dia tutup. Jadi kalau nak beli kat Nasi Kandar Pagu di Bazar Jubilee Intan. So dia buka yang ni lah. Kalau untuk tempayan boleh dah. Ataupun kadang-kadang dulu. Okey, saya pergi ke contoh Pagu Jaya Alah tak boleh pula. Angkat. Sebab bulan puasa ni. Okey, so saya nak contoh, saya nak ni satu. And then seterusnya. Bolehlah pilih. Jadi contohlah Pagu Jaya 1, 2 ni. Seterusnya. Silakan masuk dalam ni lah. Boleh juga kalau nak buat macam ni. Okay. Ataupun you kata you buat satu flyers, ada boleh scan. Scan QR code tu boleh terus order. Dan juga buat payment. Macam tu pun boleh. Okay. Jadi kumpulan ni tadi saya baca jap. Kita tengok kan macam mana bulan bintang tu buat tadi kan. Based on macam daripada kecil dan juga yang expand besar-besar. So dah ada 3 cawangan. Okey, grup 2 teknologi usahawan kami menyediakan perkhidmatan menggunakan aplikasi Foodpanda dan Grab. Okey, Nurin, saya suggest you boleh gunakan aplikasi macam ni. Okey, untuk kita punya daripada Facebook. Boleh? Foodpanda pun apply juga, Grab pun sebab diorang pun ada Foodpanda, boleh juga masuk dalam Foodpanda dengan Grab. And then techno marketing juga dan juga kami sediakan servis penghantaran bunga to doktor, penghantaran berpackage. Okey, so okey. Nanti techno marketing. So nanti mungkin you detail lah bahagian macam mana marketing tu, teknologi apa yang you gunakan. Okey, bakat usahawan. InsyaAllah nanti saya dah tak payah nak jemput dah usahawan-usahawan lain macam sebelum-belum ni kan. Saya jemput student saya, ex-student saya je untuk bagi talk berkaitan dengan keusahawanan ni. You all nanti jadi usahawan berjaya. Macam semester lepas saya jemput student MJII, Malaysian Japan. Dulu saya di sana lah, Malaysian Japan Industrial Institute kan. Dia memang dah buka, dia ada 3 cawangan untuk repair handphone sebab student saya semester lepas adalah berkaitan dengan student DAE. Bila DAE dia pakai itulah berkaitan dengan elektronik kan.
So dia ada 3 cawangan, saya jemput dia bagi talk. So nanti satu hari saya jemputlah you all bagi talk. Mana tahu dia jadi bulan bintang macam tu kan. Okay, so kita nak pergi kepada terusnya. Ada soalan tak sebelum saya nak proceed? Nanti apa yang saya komen ni, saya akan bagi balik kepada you all dalam ni dalam WhatsApp Okay, di author seterusnya di author saya dah masukkan untuk yang hari ni punya aktiviti. Okay, so draft marketing plan untuk hari ni punya submit bila? Minggu depan. Waktu-waktu you nak sambil-sambil makan biskut raya kan. Masa tu dah raya belum? Belum. Okay, sambil-sambil tu you boleh submit. Saya akan sama juga macam ni. Nanti saya akan komen. So kalau ada penambahbaikan, terus boleh buat. Sekurang-kurangnya di hujung semester, you tak adalah mengikut jalan yang salah. Okay, saya nak maklumkan kita punya karnival pada 30 dan 31 Mei. 30 dan 31 Mei, tadi saya dah tengok tempat. Kita akan buat di bukan betul-betul kat foyer. You tahu tak dekat tepi kiri dan kanan tu, laluan Lorong Cafe tengah-tengah kan, kiri dan kanan tu macam ada space lah. Dan tadi bahagian admin Pagoh kata okey, tapi saya akan proceed dengan surat semua. So 30 dengan 31 nanti hujung minggu ni harapnya saya tak kumpulan dah adalah plan nak buat apa. Sebabnya saya kena booking meja dan sebagainya lah. Jadi dah ada plan nak jual apa. Okay, so kita pergi kepada marketing plan. Okay, chapter yang ke-6. Hari ni kita akan buat sama juga. Once dah habis kelas, you boleh plan terus buat marketing plan dan submit pada minggu hadapan tu lah. Okay, so marketing plan, a part of kita punya business plan. Salah satu bahagian dalam rancangan perniagaan, kita punya projek tu lah. Okay, so marketing plan, learning outcome untuk hari ni, sekurang-kurangnya student you faham apa konsep asas pemasaran ni sebenarnya. Pemasaran ni sama ke dengan jualan puan? Sama ke dengan promosi? Adakah promosi tu adalah pemasaran? Adakah orang jual tu adalah pemasaran? Jadi hari ni you akan fahamlah pemasaran tu sebenarnya konsepnya sangat luas. Okey, jualan pun salah satu pemasaran. Promosi pun adalah a part of daripada pemasaran. Okey, membina sebuah rancangan pemasaran yang ringkas. Ringkas tapi padat. Dan you perlukan macam-macam info ataupun maklumat berkaitan dengan demografik, berkaitan dengan apa yang you nak buat, okay, untuk lengkapkan you punya rancangan pemasaran ataupun marketing plan. And then membina bajet pemasaran yang ringkas. Okay. Pemasaran yang ringkas ni, bajet pemasaran ni yang kita akan gunakan sebagai input keuangan. Ingat tak minggu lepas saya cerita setiap bahagian perlu sediakan input keuangan untuk bagi kepada bahagian keuangan. So ini adalah yang perlu dibuat oleh bahagian pemasaran. Okay, so rancangan pemasaran perlulah laporan yang lengkap, kajian terperinci. That's why saya cakap kalau sekiranya you nak buat di kawasan Pagoh Jaya ni lah contoh kan. So you tahulah berapa populasi ke Pagoh Jaya ni. You kena tengok Pagoh Jaya ni ramai macam golongan yang macam mana. B40 ke M40 ke ataupun ramai wanita berkejaya ke ataupun kita tengok skop sesuaikan dengan you punya perniagaan. Dan laporan bertulis untuk mencapai objektif pemasaran. Macam mana kita nak pasarkan. Pasar ni kan sebenarnya berkaitan dengan market kan. Market sesuatu sesuatu tempat tu lah. Ataupun sesuatu yang kita target. Okey, pembangunan rancangan pemasaran juga berkaitan dengan pembangunan produk atau perkhidmatan. You tawarkan produk ataupun perkhidmatan. Contoh produk tadi makanan, kita ada makanan ada apa krepek kan. Perkhidmatan kita ada, contoh apa tadi perkhidmatan? Servis bunga. Servis penghantaran bunga. Itu adalah perkhidmatan. Dan juga penjenamaan.
Masa penjenamaan bukan je nama company you. Kami daftarkan nama kami adalah tadi Win-Win Cafe. Bukan itu sahaja. Dalam Win-Win Cafe tu ada macam-macam kek. Kan? Contohlah cake house kan. Ada macam-macam jenis kek. Jadi jenis-jenis kek tu pun itu you jenamakan. Saya rasa itulah macam ada Win-Win Cafe tu nak buat kat mana saya pun tak perasan, tak ingat dah. Saya rasa kalau jenis-jenis cake house ni lebih sesuai kawasan urban lah, kawasan bandar. Yang mana kawasan bandar ni populasinya lagi banyak, ramai dan juga lebih sesuai untuk T20 dengan M40. Berbanding dengan kawasan urban ataupun kawasan luar bandar ni, kalau cake house ni mungkinlah target dia kurang sesuai lah. Okey, meliputi perancangan selama 1 hingga ke 3 tahun. And then sebenarnya kami ni sekarang berada tahun yang pertama pun macam mana pula tu? You akan fokus, you akan buat unjuran. Dan sebahagian daripada rancangan perniagaan. Yes, macam saya cakap tadi, rancangan pemasaran ni adalah a part of sebahagian daripada business plan. Kena ada pemasaran barulah complete satu business plan tu. Okey, apa objektif pemasaran? Menerangkan tujuan pemasaran. Kenapa nak pastikan, kenapa nak buat pemasaran? Kenapa kena ada strategi pemasaran 4Ps tu? Merangkumi strategi untuk tahun akan datang, bukan tahun ni sahaja. That's why kena fokus kan. Sebabnya kadang-kadang kita nak buat pengenalan produk baru, and then kita nak tambah baik produk yang sedia ada, and then kita nak rebrand. Mungkin sebelum ni saya ada keluarkan satu tudung. Tudung tu brand dia Raudah kan contoh. So saya nak rebrand Raudah X. So tambah X tu maksudnya saya rebranding ke ataupun daripada Raudah saya nak jadi Sumayah and then saya tukar sikit design ke contoh. Okay. So perlunya pemasaran. Pemasaran ni apa sebenarnya puan? Pemasaran adalah proses di mana individu ataupun kumpulan satu entiti yang fulfill kehendak dan keperluan pengguna ataupun kehendak keperluan pasaran. Apa yang pasaran nak? Melalui pertukaran produk ataupun perkhidmatan untuk tujuan keuntungan. Okay, so kalau saja just fulfill aja kan, anak saya nak gula-gula, saya penuhi keperluan tapi bukan pemasaran. Anak saya nak gula-gula A, contoh saya bagi je, itu bukan. Tapi kalau melibatkan keuntungan, maksudnya adalah transaksi jual beli melalui pertukaran barang. Okay, so contohnya Tasha nak beli pen. So saya pun study lah pen macam mana Tasha nak, yang Tasha perlukan. Pen yang berbentuk yang macam ergonomik ke, ada bentuk eksklusif ke. So itu adalah pemasaran. Okay. Okay. Pemasaran ni adalah satu kitaran yang tak akan habis sampai bila-bila. Dia sebabnya dia macam ekonomi lah. Sebab saya ada share dengan you all tadi kan, apa yang saya ceritakan masa chapter 3 tu, saya katakan sekarang inflasi tengah naik kan. Dan laporan bulan Mac memang sampai ke 4%. Bila IHP tu sampai ke 4%, maksudnya tinggilah kan saya cakap. Bila saya belajar dulu, inflasi 4% tu tinggilah. Itu yang saya belajar lah teorinya. Okay. So keperluan dan kehendak permintaan. Pertama sekali kita identify. Kita kenal pasti apa keperluan kehendak permintaan pasaran. Macam tadi kan kita tengok Bulan Bintang dia kata dia nak baju Melayu tapi tak nak yang slim fit. Slim fit ni kan macam ala Korea gitu kan. Yang ikut badan tu kan. And then tak nak ada logo, ada lencana dia panggil kan. So identify, rupanya dia kata ramai lagi orang nak macam tu. Yelah bila dia ada jenama, maksudnya kita memang beli di kedai lah. Kalau tak kita pakai dia, that's why dia panggil tailor fit kan. Ikut yang tempahan lah macam tu. And then kita dah identify, mungkin sekarang ni orang ramai suka cheese. Semua benda you pergi bazar Ramadan, orang pisang cheese, duri, semua cheese lah kan. So yang and then product and services. And then you mulalah create satu product and services yang sesuai, fulfill kehendak dan keperluan permintaan pasaran. And then dah ada product and services, dia provide pada diorang, pada customer, consumer, dia akan nilai kepuasan. Inilah antara tips yang penting dalam pemasaran. Kita tengok customer satisfaction, customer loyalty, customer
dia punya value proposition, apa yang customer ataupun consumer rasa diorang dapat benefit, manfaat daripada produk yang kita. Maksudnya dia menyelesaikan masalah kita lah. Saya nak pakai baju Melayu, contoh kan. Tapi baju Melayu tu kena ikut dengan saya punya saiz ukuran kan. Jadi saya rasa kalau macam tu bawa saya selesa. Contoh saya situlah. Nilai quality. And then adanya transaksi dan perhubungan perniagaan. Bila dah ada, dah kita puas hati. Selalunya kita akan minta customer akan review ke, bagi pendapat ke, ataupun kita akan kata dah sebulan dah ni. Why not kita kata nak beli tak lagi produk kami. Contoh macam tu kan. Itulah transaksi hubungan perniagaan. Dan then kita tengok balik pasaran. Pasaran tu kita lah semua ni, consumer, customer. Okay, kita segmentkan balik pasaran and sesuaikan balik. Mungkin kata tadi ada komen, baju you memanglah tailor-fit tapi singkat lah contoh kan. Size X tapi, size L tapi macam M contoh. So apa yang orang komen sesuaikan ataupun material dia kurang saran. Kalau mungkin you kata you buat package lah untuk golongan M40 dan juga B40, mungkin material kain dia mungkin cari yang lebih murah contoh. Okay. Tapi kami jangan risau, untuk golongan T20 kami ada kain yang lebih lembut, lebih mahal daripada pasaran. So ikutlah sampailah habis, sampai bila-bila lah. Setiap kali you nak produce produk baru ataupun setiap kali you nak rebranding, you akan buat konsep pemasaran ni. Okey, apa tujuan dia? Memenuhi keperluan kehendak permintaan individu dan pasaran, masa saya cakap tadi. And then melalui pertukaran nilai antara pengeluar dan pembeli untuk memuaskan. Dalam marketing ini adalah antara term yang paling penting. Fulfill kehendak dan keperluan. Kalau you just produce produk and then dijual, itu bukan dipanggil pemasaran. Itu konsep jualan. Okey, memasarkan apa saja produk, idea, perkhidmatan dan sebagainya lah. Okay, pemasaran sebagai proses yang berterusan sampai bila-bila. Contohlah hari ni, you rasa kita nak menggunakan promotional tools ataupun strategi pemasaran offline. Tapi next coming tahun depan dah tak boleh dah offline kan, kena guna online. Itu pun salah satu a part of dalam pada pemasaran. Okay, so apa kaedah pemasaran yang you perlu gunakan? Bagaimana? Question mark you kena jawab, bagaimana nak bagi tahu orang tentang apa produk perkhidmatan yang awak ada. Kami ada menjual ataupun membekalkan bunga segar kepada pelanggan contoh. Okay, and then adakah pembungkusan produk perkhidmatan anda yang tawarkan menarik perhatian pelanggan? Okay, ini dah semestinya. Sebabnya kadang-kadang ada orang beli bukan disebabkan produk itself, bukan disebabkan core benefit dia, tapi kadang-kadang disebabkan actual produk tu. Nanti kita tengok apa dikatakan core dengan actual. Kadang-kadang macam that's why sampai ada marketers kan dalam kajian pemasaran dia tengok dari segi packaging, you tengok ataupun logo ataupun yang berkaitan dengan makanan, selalunya kita akan letak warna-warna yang striking. Contoh warna merah, warna kuning, warna hijau. Sebab dia akan menimbulkan rasa lapar, rasa nak beli benda tu. Tengok Pizza Hut warna merah, KFC, McD, semua tu melibatkan kajian-kajian dalam pemasaran. Okay? Macam mana nak pastikan bungkusan tu lebih atraktif kan? Contohlah you beli ni biskut waktu time-time nak raya ni kan, ada biskut raya. Okay. Contohlah ni sekarang tengah kan, dia biskut jual dalam packaging, dalam bukan Tupperware, dia panggil apa balang biasa je. Tak ada stiker kan, kadang-kadang nak beli pun macam tak menarik lah kan. Ada pula yang ada stiker yang dia punya balang tu pun ada bentuk hari raya lah, macam-macam lah kan, bentuk ketupat ke contoh kan. So itu boleh menarik orang ataupun pelanggan untuk beli. Apa yang membezakan, apa niche-nya, apa special, apa uniknya produk you berbanding online. Macam tadi kan, tengok contoh daripada bulan bintang, daripada company bulan bintang tadi tu, macam mana dia kata next day delivery. Itu perkhidmatan dia. Nak compare dengan pesan dia kata tak ada kan. And then apa yang perlu anda lakukan untuk menjadikan produk yang perkhidmatan anda diketahui oleh di luar lingkungan pelanggan dan basis dia. So inilah yang you perlu menjawab sekalian berkaitan dengan pemasaran.
Okay, so hanya kepada lokasi yang nak jual tu, tapi dia lebih menyeluruh. Okay, siapa pelanggan kita, macam mana pelanggan kita, segmentasi pelanggan kita tu macam mana, okay, dari price, place and promotion. Okay, so kita nak tengok, inilah konsep jualan dan pemasaran tadi. Saya nak terangkan sekejap sekejap. Okey, ini yang saya nak terangkan berkaitan dengan apa beza sales dengan marketing. Sama ke? Okey, kalau nanti dalam carnival, untuk projek carnival kita, kalau sales ni orang yang nanti jaga kaunter lah buat jualan kan. Kalau marketing ni dia akan belaskan promosi, dia yang akan study nak jual apa, macam mana, kaedah, strategi-strategi, itu pemasaran, itu pasaran. Okey, kita tengok yang pertama adalah jualan kan. Okey, jualan ni bermula daripada kilang. Produce, product and then jual. Ikutlah orang, okey sekarang ni semua orang suka makan contoh durian crepe. So kita pun buatlah durian crepe and then kita jual. Tapi kalau pemasaran, dia tengok dulu pasaran durian crepe ni, kita nak cater kepada siapa? Golongan macam mana? So dia tengok berapa orang kompetitor dah ada dekat pasaran. So dia study dulu pasar tu. Pasar tu maksudnya kita punya pasaran lah macam mana. Okay, so untuk fokus jualan, produk sedia ada, dah ada and then dia jual saja. Tapi kalau pemasaran ataupun produk tu memang dah macam dia ikut orang lain lah. Orang jual durian crepe, dia jual durian crepe. Orang jual, saya rasa tak selesa. Okay, orang jual keropok leko, dia jual keropok leko. Tapi kalau pemasaran ni dia akan tengok apa yang pelanggan perlukan. Sebenarnya orang tak suka keropok leko, contoh cheese kan. Mungkin orang suka keropok leko sambal belacan contoh. Jadi kita tengoklah apa keperluan pelanggan. Okey, kalau kaedah untuk jualan, jual dan promosi. Tu puan ada promosi tu maksudnya dia pemasaran ke? Okey, promosi ni adalah salah satu elemen dalam pemasaran. Jadi kalau untuk jualan, dia jual and then dia buat promosi. Promosi tu mungkinlah dia buat online ke, and then dia kata ataupun dia punya flyers ke, dia punya iklan ke, itu mungkinlah. Okey, sebab dia adalah salah satu daripada pemasaran. Okey, tapi kalau untuk pemasaran, dia ada marketing mix, pemasaran bersepadu ataupun 4Ps. Okey, kita ada price, place, product, price, place dan promotion. Okay. So salah satu daripada P ni promosi. Jadi kalau jualan dia ambil satu P je. Tapi kalau marketing dia ambil 4 Ps. Tapi sebenarnya dah banyak Ps dah. 7 Ps sekarang. Cumanya untuk kita peringkat kita guna 4 Ps dulu. Okay, kalau untuk jualan, untung berdasarkan volume, quantity. Tapi kalaulah pemasaran, untung berdasarkan kepada kepuasan pelanggan. Nanti adalah customer satisfaction, customer retention. Contohlah saya beli durian crepe lah contoh. Sedaplah durian crepe yang jual dekat Pagu Jaya tu. Saya pun bagi tahu Amira. Saya pun bagi tahu Niha kan. So Niha pun beli. And then contohlah okay, adalah marketing bukan hanya proses menjual, marketing broad, maksudnya luas. Macam-macam. Okay, so ini perbezaan marketing dan juga selling. Saya tak nak pergi detail. Okay, ini adalah marketing mix ataupun tadi pemasaran bersepadu, campuran pemasaran, boleh. Okay, so kita ada. Saya rasa macam tak selesa sangat. Okay, so kita ada produk, price, promotion and place. Okay, so you boleh menggunakan strategi-strategi ni untuk you punya produk nantilah, produk ataupun perkhidmatan.
Okay, apa fungsi produk you? Macam minggu lepas kan kita tengok ada deskripsi, ada benefit. So you kaitkan jugalah proposition. Ada ke jaminan untuk produk you? Okay, kalau contoh hantaran ganti yang baru contoh. Dari segi kualiti memang daripada Cameron Highland contoh kan. Dari segi packaging. So ini adalah strategi yang you boleh gunakan untuk produk you. Okay, seterusnya dari segi harga. Harga mungkin you nak tengok nilai jualan dia macam mana. Dia bagi diskaun. Sekarang ni meratalah kan diskaun hari raya. Toko Siti Khadijah buat diskaun, kasut, semualah buat diskaun, buat promosi kan. Harga promosi. And then harga sesuai dengan nilai kaedah bayaran kalau ada term kredit ke kan. Terma kredit ataupun ada ansuran. And then promosi, you boleh gunakan strategi untuk penan. Ada Facebook Ads, ada YouTube, ada macam-macam lah. Okay, perhubungan awam, message dan juga media. Okay, ini mungkin yang lama, konvensional. So you boleh menggunakan yang online. Dan last sekali adalah tempat ataupun place. Place ni adalah berkaitan dengan distribution channel. Okay, channel. Alamak C. Channel. Bagaimana peredaran daripada produk you kepada end user? Adakah B2B, B2C? Okay, ada dropship. Macam tadi Bulan Bintang dia kata kan. Oh, dia tak tahu pula nama tu dropship. Kan, sekarang ni dia dah tahu. Ada logistik. Macam mana peredaran you punya bahan mentah. Okay, sampai ke you hasilkan produk sampai kepada end user. Okay, perkhidmatan, services, lokasi dan juga liputan. So itu berkaitan dengan tempat. Tempat tu bukan lokasi sahaja macam tu. So sekarang ni kepada kita punya lah. Dalam yang ini adalah elemen yang saya dah masukkan dalam rancangan business plan kita, format kita. Saya nak minta 5 minit pada you all. Bagi saya 5 minit. Bukan 5 minit lah, 2 minit lah. 2 minit untuk saya rest kejap. Boleh? Boleh Puan. Boleh Puan. Guys, saya akan proceed. Cumanya saya tak buka kamera Boleh? Boleh Puan. Okey, saya sampai mana tadi? Sekejap. Okay, so ini adalah untuk rancangan pemasaran. Saya dah masukkan dalam format dalam business plan tu. So saya dah
Tapi saya dah crop lah untuk bahagian pemasaran je kan. Okay, so hari ni kita akan cover sasaran pasaran, saiz pasaran, share pasaran, kekuatan dan kelemahan. Tapi ini kita ambil S dan W saja. Kita kan belajar sampai, kita kan belajar ada O dengan T, tapi untuk bahagian ni kita ambil S dan W sahaja. Okay, seterusnya kita ada ramalan jualan. Okay, strategi. Okay, ni 4Ps. Inilah 4Ps tu kita pergi detail. Okay, siapa yang beli produk ataupun services? Sebenarnya kita punya target adalah pasaran, pembeli dan juga bakal pembeli. Okay, kita contoh untuk sasaran pasaran. Kita punya target market. Okay, contohnya syarikat menyediakan pelbagai jenis produk makanan sejuk beku, frozen dan juga confectionery. Okay, so kumpulan sasaran dikenal pasti sebagai sebahagian daripada pelanggan. Contohlah saya nak buat di Paguh Jaya, kedai saya kan, sejuk beku frozen saya di Paguh Jaya. Okay, Puan, tapi Puan kata macam sesuai ke di Paguh Jaya kan? Ini contoh je, mungkin you kata kalau di Paguh mungkin sesuai lah kan. Okay, penduduk bermuasasah di sekitar perumahan Taman Paguh Jaya. So contohlah saya buat di shop lot Paguh Jaya ni. Okay, and then target saya kepada kumpulan pelajar, okay, daripada IPT, pekerja, pelajar sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah. Ini mungkin lebih pada kantin lah, kantin sekolah. And then restoran, stesen minyak, persorangan. So mungkinlah tak sepertinya semua ni. Mungkin saya hanya target kepada hak pendidikan, restoran, stesen minyak, persorangan ataupun retailer. Retailer tu dipanggil apa? Peruncit. Mungkin juga. Saya tak fokus kepada kumpulan pekerja, pelajar semua ni. Pun boleh ikut kesesuaian. Ini contoh sahaja. Okay. Okay, so kita akan buat segmentasi. Okay, memilih pasaran sasaran dengan membuat segmentasi macam mana. Kita akan buat segmenting and then kita buat targeting dan kita akan buat positioning. Okay. So, ini yang saya cakap pentingnya data-data macam ni. Ini contoh untuk negeri Johor. Tapi kalau you buat sendiri mana? Di Bangsa kan. So you kena carilah area situ dalam radius 25 ke 30 km. You kena dapatkan maklumat statistik berkaitan dengan demografi kat situ. Okay. So minggu jadi kita akan tengok dari segi geografi, dari segi demografi, psikografi, tingkah laku dan juga faedah. Okey, lagi kita tengok contoh daripada Samsung. Okey, kita ada dua B2B, B2C, pasaran pengguna daripada business to consumer dan juga B2B. B2B, ber-to-B2B kan. Ada segmentasi demografik, angkutan operasi dan juga pendekatan ke pembelian. Maksudnya macam mana kita nak approach dia. Okey, kita tengok contoh daripada maklumat pengguna ni kita tengok untuk Samsung. Inilah dia. Tapi saya nak buka yang words punya. Ini dia, okay, type of segmentation. Okay. So ini untuk Samsung, dia clusterkan. Ada Samsung IT Mobile, Communication, dia berkaitan dengan laptop, handphone semualah kan. And then kita ada consumer, elektronik, semacam contohlah. Kita ada apa ni televisi, TV, mesin basuh, peti ais kan. And then kita ada device solution. Contohnya apa ya, dia punya itulah chip-chip lah apalah semua tu kan. Okay. Jadi bila dia dah bahagikan kepada ketiga-tiga ni, sama juga nanti you produk you. Okay. Sama juga dengan tadi kita ada laundry cafe kan. Mungkin nanti you kena clusterkan lah. Untuk cafe saja and then untuk laundry saja, untuk dobi saja. Okay, kita tengok yang pertama adalah berkaitan dengan geografi. Okay, geografi. Okay, kita ada tadi ni. Tengok ni. Sini.
Kita ada ni geography. Okay. So dia dah bagikan kepada region dan juga density untuk geografi ni. Okay, kalau kita mungkinlah saya nak target ke kawasan southern saja ataupun kawasan selatan saja. Tadi nak buat di Kemaman, pantai timur sahaja. Kemaman dekat dengan Pahang kan, dengan Kuantan kan. Jadi terpulang. Okay. Ataupun kita nak buat kawasan utara saja. Pun boleh juga. Kan. Okay. Kalau kat sini dibuat untuk ketiga-tiga device solution dengan consumer elektronik dengan mobile communication ni semua dia target untuk semualah. And then dari segi density, dia ada buat kawasan rural, kawasan urban, tapi mungkin kita boleh tambah suburban kalau kawan kita. So nak target kepada mana? Kalau macam tadi Bukit Bintang semestinya lah urban kan. Kalau di kawasan mana tadi kebanyakannya tadi suburban lah kot. Kalau Pasir Putih mungkin suburban. So ikut kesesuaian. Okay, and then age. Kalau tengok Samsung device dengan Samsung IT ni, laptop, handphone semua dia letak umur 18 hingga ke 65. Ini dah masuk bahagian demografik, maklumat setempat. Okay. So kenapa? Yelah waktu ni lah kan student. Mungkin sekarang ni dah turun daripada 18. Mungkin target 17 pun dah ada kena ada handphone sendiri, laptop sendiri contoh kan. Dah bawa boleh pergi handphone pergi sekolah. Okay, ataupun dah masuk dah tingkatan 4 dan 5 macam tu. Okay, so you boleh ikut kesesuaian. Okay. Tapi you tengok Samsung elektronik dengan device dia umur daripada 25 ke 65. Yelah, buat apa kan macam you all nak beli mesin basuh lah, peti air sekarang tak ada, tak perlu kan. Jadi ikut keperluan. Sama juga kek. Contohlah tadi kek mungkin umur 45 dia tak makan kek sangat dah. Ada kencing manis, darah tinggi, dah jaga kesihatan. Ataupun coffee house. Contoh tadi cake house ke coffee house macam itulah kan. Jadi you kena tengok golongan mana yang sesuai. And then gender. Male and female, so dia target dua-dua lah. Mungkin cake ni suka, female suka lagi kot. Tapi kadang-kadang lelaki pun ada juga kan. Ikutlah. Ikut you rasakan kesesuaian. Okay, seterusnya dari segi demographic, life cycle stage. Okay, bachelor stage macam you all lah. Muda belia tak kahwin lagi kan. And then kalau newly married couples, and then mungkin kalau cake tu sesuai untuk golongan ni lah. Ataupun fullness one. Kalau anak dah 3 macam saya ni nak bawa pergi cake house tu, macam saya rasa baik saya beli cake makan kat rumah. Kadang-kadang lah kan. Boleh juga sekali-sekala, tapi saya lebih prefer macam tu lah. Sebab nak jaga anak lagi dengan macam-macam kan. Okay, emptiness ni maksud dia anak-anak dah start keluar. Maksudnya dia tak, kalau macam Samsung device solution dia dah tak perlu dah pun dia barang-barang untuk yang Samsung solution ni kalau orang dah berumur lah. Okay. Fullness ni maksudnya rumah, dia ada anak lah, dia rumah ada suami, isteri dan anak-anak. Okay, so occupation. Student, kalau you tengok Samsung solution tak ada pun student kan. Okay. Dan juga selain daripada ni you boleh masukkan itulah income level. Boleh, tak ada masalah. Okay. Pendidikan, kalau berkaitan, kalau you jual tudung tapi tak nak kaitkan dengan pendidikan pun tak perlu. Mana yang bersesuaian. And then behavioral. Behavioral ni, ni tingkah laku. Jadi ni contohlah untuk Samsung, untuk benefit dia sense of belonging, dia ada advanced functionality, perception of trendiness, orang yang suka trend, kan. And then kita tengok personality dia macam mana, ambitious, trendy. Kalau macam kalau tak sesuai tak perlu. Kalau sesuai you rasa you perlu. Sebab apa nak study ni puan? Penting ke? Penting lah, sebab nama pun marketing, pemasaran kan. Kita nak cater pada orang yang betul, orang yang tepat. Kalau macam Facebook tu kan, Facebook tak tahu pun saya ni duduk di Pagus Jaya. Masa dulu saya di Pak Raja, saya tak pernah pun like kedai Wellwood tu. Tapi selalu je iklan Wellwood tu masuk dekat saya punya Facebook, wall Facebook tu. Sebab apa? Sebab dia tahu kita kat mana kan. Okay, user status. Okay, psychographic, social class, middle class, upper class. Tengoklah kalau macam tadi beauty kan. Mungkin you kata beauty ni, beauty apa tadi saya tak ingat. Memang fokus kepada middle dan upper class.
Ataupun kami ni walaupun beauty tapi kami cater pada golongan B40 dengan M40 puan. Kenapa? Kadang-kadang golongan ni nak cantik tapi tak ada duit sangat. Jadi memang kami buat dalam small pieces, contohlah kan. Maksudnya packaging yang kecil-kecil. Tadi boleh, diorang boleh, maksudnya boleh beli dengan harga yang lebih murah. Itulah. And then lifestyle macam mana. So you kaitkan semua ni dengan yang ini. Okay. And then seterusnya kita akan kira saiz pasaran. Macam nak kira saiz pasaran adalah berdasarkan radius 25 ke radius 25 ke 30 km, kilometer. Okey, contohnya dekat kawasan saya nak buat di Pagoh Jaya. So Pagoh Jaya radius dia 30 km ke Pekanmuar. Okey, lebih kurang lah. Pagoh Jaya ke Bukit Kepong. Okey, Bukit Kepong. Dekat-dekat lah kan. And then kat sini ke Bukit Gambir, Tangkak. Contohlah Bukit Gambir kan. And then sini ke sini Parit Sulong. So ini adalah saiz pasaran. Ini adalah saiz pasaran. So kalau kat bangsa tu kat macam mana nak kira saiz pasaran dia? So you identify lah radius 25 ke 30 km. Kalau tadi nak buat kat Alostar mungkin sampai Jitra lah. Alostar ke Jitra, Alostar ke mana lagi dia tak sampai Sungai Petani. Sungai Petani tu jauh lagi. Bawah sikit mana. Saya pun selalu ikut highway. Gurun tinggi sangat. Simpang 4 kot. Kan. Jadi itulah radius 30 km. You akan kira berdasarkan saiz pasaran. Okey, selalunya kita ambil angka berpotensi 20% daripada populasi. Macam nak dapat populasi puan? Itulah data yang ni penting. Okey, so daripada 20% tu, dari populasi contohlah Pagoh Jaya ada 50,000 orang. Okey, daripada 50,000 orang ni, 20,000 ni memenuhi ciri-ciri yang saya targetkan ni. Ciri-ciri segmentasi saya ni. Okey. Dia ada segi demografi, psikografik, tingkah laku, geografi semestinya lah kan. So 50,000, 20%. Jadi 20% daripada 50,000 adalah 10,000. Okey. 10,000 ni adalah dia punya saiz pasaran. Bukannya saya punya jumlah pelanggan. Okey. Contohlah dekat sini ada 3 pesaing. Saya nak jual frozen tadi kan. Ada kedai siapa ya? Kedai Boni, kedai Raudah dan juga kedai Atirah. Contoh ada 3 kan. Okey, jadi 10,000 ni sekali orang datang, okey daripada 10,000 orang ni sekali dia datang antara ketiga-tiga kedai ni contoh dia berbelanja RM10. So 100,000 betul? RM 100,000. Okey, RM. So 100,000 ni adalah saiz pasaran untuk keseluruhan kawasan ni lah. Okey, so 100,000 ni kongsilah 3 orang ni. Bukanlah 3 orang, 3 entiti perniagaan ni kongsi. So mungkin dalam ada 2 kaedah. Okey, seterusnya kita akan kira share pasaran. Kongsi macam mana? Okey, sebelum saya masuk, selepas saya masuk. Sebelum dan juga selepas. Okey, ada 2 pandangan, pendapat. Okey. Dan kedua-dua ni boleh saya terima. Satu, secara equally. Tadi kita ada RM 100K kan untuk saiz pasaran. Okay, equally itu maksudnya, okay, ada 3 company. Company Raudah, company Boni dan juga company Atirah kan. So equally itu maksudnya 33.3, 33.3, 33.3. Okay, ada satu lagi pendapat, dia tak bahagi sama rata. Contohlah Raudah dalam 15%. Company Boni ni mungkin dia pegang pasaran kawasan radius 30 tu berapa ya? 40% contoh. So dapat 55. And then balance lagi 45. Tak 45, 55. 45 ni company Atirah. Pun boleh juga. Okey, selepas tu, sebelum dan selepas. Selepas tu company satu lagi masuk. Inilah company tadi. Contohlah company Allahuakbar. Company apa? Win-Win tadi contohlah company Win-Win. So Win-Win telah ambil
Selalunya yang paling ideal berapa persen adalah 10 ke 20% sahaja. Okay. Contohlah Win-Win ambil 20%. So kat sini Rauda 15, mungkin Boni dah tinggal 30 and then Atira pun tinggal 35. So total adalah 100%. Okey, jadinya 20% company Atira tadi darabkan dengan 10,000. So sale untuk company Atira adalah 20k sebulan anggarannya. Itu yang kita boleh kaitkan dengan yang ini anggaran ramalan jualan. So 20,000 mungkin kalau tengok bulan bintang tadi kan dia cakap lepas raya tak ada orang beli kurta. Jadi itu yang boleh gunakan. Mungkin bulan Januari ramai orang beli frozen food sebabnya banyak cuti sekolah, banyak kenduri contohlah kan. Februari tak ramai sangat sebabnya orang dah puasa contoh. March orang buat open house perlu banyak frozen food. Okay, mungkin kat sini tadi 20k mula-mula kan. Mungkin Februari tak ramai sangat. 10k ataupun 15k. March ramai sangat orang boleh pergi kepada 40k. Macam mana nak tentukan ni puan? Janganlah banyak sangat. Sebab you tahu kapasiti berapa pekerja yang you ada, mesin yang you ada berdasarkan production operasi. Okay, selain daripada susah-susah nak kira tadi, you boleh gunakan kaedah macam ni juga. Okay, you dah clusterkan. Okay, ini segmen untuk kawasan Seri Medan. Ini adalah memang untuk B2B lah, B2C lah. Ini untuk untuk kepada government agencies. Ini kepada online. Boleh juga. So population berapa, you ambil booking tu berapa, dapatlah berapa. Okay? Ni contoh. Boleh juga guna kaedah macam ni. Mungkin bagi saya kaedahnya lebih mudah lah. You nampak lebih jelas berbanding saya cerita ni tadi. Tapi mungkin ada student yang macam ni. Tapi ini untuk saiz pasaran. Share pasaran still kena buat sebelum dan juga selepas. Okay, seterusnya kita buat S dan W. Okay, kekuatan dan juga kelemahan. So tadi ada Boni, ada apa lagi company Boni dan juga company Rauda, company Atira. So list lah. List. Contoh je. Sesuci lebaran lah, apalah kan. Okay, so kita dah cover, yang ni kita dah cover, ni cover dah, ni cover, ni dah cover, ni dah cover. So kita nak cover bahagian yang kedua. Okay, so kita ada 3 bahagian lah kan. Okay, bahagian yang kedua adalah berkaitan dengan 4 P's. Product, Price, Place and Promotion. Okay, P yang pertama adalah produk. Saya laju sangat ke? Tak apa, okey je. Okay. P yang pertama adalah produk. Okay, ataupun perkhidmatan. Sesuatu barangan yang berbentuk fizikal itu adalah produk. You can touch, you can see, sesuatu yang tangible. Macam tadi kan jual produk apa? Tadi jual apa tau? Jual kek. Kan? Sesuatu yang tangible. Ataupun perkhidmatan. Intangible. Sesuatu yang bukan berbentuk fizikal. Repair handphone. Apa tadi lagi buat servis, repair komputer contoh. Adobe. Kan? So tadi company tu ada 2 lah. Satu Adobe, dia produk dan perkhidmatan dia ada 2 sekali di cafe tadi. So pentingnya membezakan core dengan actual produk. Core produk ni merupakan barang tu sendiri, produk tu sendiri ataupun perkhidmatan tu sendiri. Dan kadang-kadang customer beli sebabkan actual. Kan apakah yang pelanggan beli? Saya beli handphone ni, saya beli iPhone contoh tapi saya tak pakai iPhone contoh kan. Saya beli iPhone disebabkan oleh dia punya reka bentuk, jenama iPhone kan. And then packaging dia contoh. Sebabkan tahap kualiti gambar. Okay. So kadang-kadang ada orang memang beli produk tu sebabkan actual produk. Bukan disebabkan core produk dia. Kan. Saya kadang-kadang beli KitKat. Saya tak makan KitKat. Bukanlah tak makan. Sebab bagi saya KitKat tu manis lah kan. Tapi saya beli KitKat tu sebabnya saya suka kadang-kadang packaging dia tu dapat box free tu kan. Bukan sebab packagingnya kan dalam box, jadi box tu saya nak. Macam itulah. So kita ada core product, so you fokus kepada core product dan juga actual product. Ada brand name, quality level dan juga augmented product. After sales service, warranty, installation. Kalau ada lah. Okay, so strategi macam mana dari segi reka bentuk. You kena design lah nanti produk yang macam mana.
Kena buat betul-betul ke puan adalah design je macam dummy kan. And then packaging dia, and then jenama dan juga after sales service. Okay, kita tengok ni contoh-contoh lah kan. Kalau makanan-makanan tu kadang-kadang kalau makanan macam ni macam saya kurang sikit berminat nak tengok kan. Kalau macam warna kuning, kita tengok kan. Warna merah, tengok pizza ni mesti merah kan. Okey, P yang kedua adalah price. Okey, jumlah wang yang pelanggan bayar. Satu-satunya unsur campuran pemasaran atau marketing mix yang mendapatkan hasil pendapatan. Kalau saya belajar dulu, dia ada penetration price dan juga skimming price. Penetration price ni maksudnya kita nak penetrate, kita nak tembusi pasaran dengan harga, misalnya harga yang lebih murah. Ada yang price follower, ikut je lah kan. Kadang-kadang ada yang lagi murah. Saya ingat lagi masa tu Massimo, masa zaman saya belajar di universiti, dia menggunakan strategi penetration price. Masa tu harga dia penetrate dengan RM1.35 macam tu. Sedangkan Gardenia dah jual dengan RM1.80 macam tu lah. Jadi dia guna dan dia makan masa dalam setengah tahun juga, sebab bulan-bulan lah juga. And then dia naikkan harga lebih kurang sama, dia ke price follower dengan Gardenia. Itu adalah penetration price. Kalau skimming price, harga tu terus mahal. Maksudnya dia jual dengan harga yang eksklusif, branding semua kan. So dua kaedah untuk nak tetapkan harga. Satu adalah cost based pricing. Okay, harga ditetapkan dengan you just mark up je. Berapa cost of production? Contohlah cost production untuk keluarkan untuk sebiji kek adalah RM5. And then you mark up 10%. Selalunya 10% sikit sangat. Mungkin you mark up 30%. Okay, so you jual dengan harga RM15 contoh. Okay, so kebaikan dia mudah untuk tentukan harga. You just mark up. Tapi kadang-kadang keburukan dia, macam sekarang ni kan, bila harga bahan mentah yang unpredictable. Beli ayam hari tu sekilo RM9.80 walaupun harga siling bawah daripada tu kan. Jadi kita tak boleh nak kawal. Kadang-kadang ada strategi company yang dikurangkan sikit kuantiti. Macam susu tepung, kalau dulu sekilo kan, sekarang dah 900 gram sebab dia nak beat harga tu. Okay, nak pastikan jangan terasa sangat pada customer. Okay, so yang kedua, okay, untuk cost based pricing ni pada produk mungkin senang lah, tapi pada perkhidmatan dia berbeza sikit. Sebab kadang-kadang dia markup dengan tinggi, sangat tinggi. Kalau produk antara margin keuntungan yang tinggi adalah you jual air. Jual air memang tinggi lah. Okay, kalau untuk perkhidmatan sesuatu yang yelah, okay, contoh saya bagi tahun lepas, handphone saya rosak dia tak dengar. And then bila tak dengar, saya hantar kedai, saya tanya kedai, saya tak hantar lagi lah, saya tanya dulu berapa dia charge. Dia charge RM80. Okay, sebab dia kata buzzer macam tu kot nama komponen tu yang saya kena tukar tu. Okay, RM80 and then saya go to the Shopee, pergi ke Shopee, saya tengok berapa harga buzzer tu. Harga dia RM8 ke RM12, range macam tu lah, RM8 ke RM12. And then you tahu kan, saya bagi tahu tadi, dia charge saya RM80 untuk servis dia. Saya tak salahkan dia, memang itu skill dia, kita mahal, maksudnya kita tak ada kemahiran tu kan. Jadi kita tengok dia punya cost tu sebenarnya sikit je. Tapi mungkin sebab nak upah pekerja, skill tu yang mahal, dia belajar semua tu kan. Sama juga servis aircon, dia charge you sampai RM160 tapi dia punya cost sikit sangat. And then servis laptop pun sama juga. Jadi kalau services, you mungkin boleh charge lebih daripada margin keuntungan yang biasa dibuat oleh produk. Okay, yang kedua adalah value based pricing, iaitu berkaitan dengan value lah ataupun harga ditetapkan berdasarkan jangkaan wang pelanggan rela untuk membayar. Kadang-kadang benda yang produk yang rare, yang tak ada atau yang limited edition kan. You beli 125, motor 125 yang biasa harga RM10,000 contoh. Sebabkan limited edition kan, value based pricing, orang mampu untuk bayar sebab limited edition, rare you bayar RM12,000. Macam tu lah. Sebabkan jenama, disebabkan kualiti ataupun macam Hot Wheels collector tu kan. Harga Hot Wheels kadang-kadang saya tengok bawah RM5 dekat RM10 lah dekat Tesco kan. Kadang-kadang kalau sebabkan barang tu mahal, bukanlah barang tu, maksudnya orang tu nak kan, Honda Civic lah apalah, saya tengok ER lah kan. Jadi kadang-kadang boleh pergi sampai beratus ringgit.
Kan Hot Wheels tu kan. Jadi value based pricing. So yang ini kalau you ada barang yang memang ataupun produk you berjenama, boleh nak penetrate dengan value based pricing. Okay, so ini strategi pemasaran yang kita akan kira minggu hadapan, 2 minggu lagi waktu operasi, macam mana nak kira untuk tetapkan jumlah kos pengeluaran set unit. So every single benda, every single raw material overhead kita akan kira untuk kita tukar harga. Okay, P yang ketiga adalah promotion. Okay, so ada pengiklanan, perhubungan awam. Okay, ini contohlah kita kadang-kadang ada flyers kan sampai kat rumah saya kan. Contohlah rumah you apa mesti sampai kan, flyer daripada pizza dan sebagainya. So you boleh menggunakan strategi-strategi ni. Okay, tapi sekarang kita lebih kepada social media lah. Itulah promotional tools kita. Okay, kalau untuk periklanan, untuk meningkatkan perhatian produk, keistimewaan produk, menghubungkan produk dengan gaya hidup. Contohnya kan, dalam iklan kat TV tu, susu omega kan, untuk kolesterol contoh kan. And then shampoo, Safi warna hijau tu untuk wanita bertudung. So dia terangkan lah. Okay, kita tengok harga iklan yang paling mahal dan juga paling murah. Okay, paling mahal My FM 30 saat pada pukul 6 hingga ke 10 pagi masa dia orang baru nak pergi kerja. Memang masuknya kereta orang akan on radio kan, 1,600 dan masa 30 saat. 30 saat tu selamat pagi dan dah 30 saat kena bayar 1,600. Okay, paling murah berapa ni? Cat FM Sarawak pukul 12 malam hingga ke 2 pagi waktu you all Qiyamulail kan. Pukul RM10 je 10 saat. Okay, ke bawah agam sebelum start cerita tu paling mahal RM7,920. And then paling murah RM180 TGV. And then kalau surat khabar, masa saya belajar dulu, kiri lain, kanan lain. Bila you nak buka surat khabar sebab dia buat kajian, orang akan tengok mana dulu? Kiri ke kanan? So kalau selalunya kita tengok kanan dulu kan. Okay. So sama juga yang paling murah Harian Tawar Express. Okey, majalah muka depan bahagian dalam Time Out Penang paling mahal RM21,000. Tapi paling murah kat Gempak. Ada ke majalah Gempak? Okey, aku tak tahulah ada kot. RM1,500. Okey, kalau televisyen, peak hour untuk televisyen adalah pukul 8 hingga pukul 10. Orang dah balik kerja dah penat-penat nak tengok TV berita semua kan. Itu adalah peak hour RM30,000. Okey, dalam masa 60 saat. Kalau RTM RM125. Tapi bukanlah pada pukul peak hour ni, RM125 ni. Okay, so tempat awam. Okay, selain daripada tu, ini yang you biasa guna kan. So bolehlah gunakan on media ke apa-apa ke. Okay, so ini jenis-jenis promosi. Tujuannya untuk apa? Selalu masuk test. Nanti you boleh proceed lah. Okay, so kita ada perhubungan awam. Okay, salah satunya, tapi selalunya perhubungan awam ni free. Tapi dia untuk bukan untuk yang produk perkhidmatan lah. Selalunya macam program, aktiviti kan. Okay, so flyers, edaran. Ada dia bagi sampel percuma. Masa zaman saya kecil dulu selalu ada, even dah masuk universiti pun ada jugalah. Beli majalah dia ada percuma macam ni. Shampoo lah, apalah kan. Fair and Lovely lah. And then ni contoh flyers. Okay. Beli tempoh percubaan sekarang. Okay. Apa yang okey, yang ketis darah pun melalui kaedah, you boleh kan boleh pergerakan. Ikut kesesuaian. Okay. So ini dia customer, raw material demand. Customer akan demand and then raw material tu akan mulalah bergerak sampai kepada customer. Okay, retailer, manufacturer, distributor. Ni dia panggil gatekeeper Ni gatekeeper.
Okay, so inilah contoh dropship. Saya rasa semua orang tahu, saya rasalah pendapat saya. You tahu kan, kadang-kadang saya pun beli kat dropship je. Beli baju, beli kakak saya pun buat dropship juga. Tengoklah kadang-kadang ada dapat RM5, ada dapat RM10, ada RM15. Tengoklah kan. Tadi dia jual baju RM7 kan. Okey lah tu. Okay, so bajet pemasaran. Ini yang diperlukan oleh bahagian finance nanti. Okay, nanti you boleh, you list down dulu. Nanti dah masuk bahagian finance, nanti you akan tahulah mana aset tetap, bulanan macam mana. Bulanan ni setiap bulan dia dipanggil capital, apa dipanggil? Allah. Modal bulanan lah. Okay, capital, monthly capital dia panggil. Saya lupalah, nanti saya tengok balik. Tapi setiap bulan you kena spend lah. Okay, bajet untuk bahagian bulanan. Setiap bulan kena bayar gaji kan, komisen, jual pengangkutan dan sebagainya. And then yang ini sekali sahaja. And then yang ini lain-lain belanja. Okay. Okay, ini contoh untuk marketing plan, you boleh tengok. Okay, so saya nak tunjuk pada you all apa yang you perlu buat. Instagram. Okay, buat macam ni. Puan, kami tak ada lah Puan. Yang ni tak apa, you create lah, letaklah logo company you. Ni contoh je. And then post ni contohlah ada 5 post. So adalah ni. Kan? And then you ada berapa following. Ni contohlah Instagram yang you perlu buat untuk company you. And then seterusnya kita ada Facebook. Okay. Facebook. Nanti okay, contoh jadilah Diana Kitchen Love. So macam ni. Boleh? Buatlah, nanti you edit lah. Ni biasalah ni kawan-kawan saya yang mana rajin masak macam kami, macam saya kan. And then last sekali kita ada TikTok. Kalau you ada Twitter pun boleh juga. Kan TikTok. Sebagai bukti. Kita nak tengok yang ni. Okey, kita nak tengok yang ni contoh. Buatlah macam ni. Okey, boleh. Kecil saya akan seorang-seorang. Boleh? Boleh. Okay. So hari ni kita dah sampai sini, dah habis dah pun chapter 6. Okay, kalau tak faham nanti you boleh tanya. Dan juga you boleh proceed kepada marketing tadi tu lah yang saya minta you buat untuk marketing plan yang mana cover, cover yang ini. Mana dia? Okay, cover yang ini. Okay, so yang ini buat dalam macam hari masukkan di plan. Macam ni. Mungkin contoh saja. Okay, so kita ada lagi 1 jam, lebih kurang 1 jam. Saya nak you scan attendance and then kita boleh dismiss lah. Okay. Dismiss tu bukan dismiss saja-saja. Buatlah you all punya perbincangan dalam kumpulan untuk you punya marketing plan. Satu jam untuk you discuss. Sama juga, tolong discuss untuk you nak menjual apa untuk setiap kumpulan ya. Saya ambil attendance dulu. Hari ni staff academy.
Section 1, 2, kelas pukul 2 sampai pukul 5. Yes. Okay, boleh scan attendance sambil tu kalau ada sebarang persoalan boleh tanya. Saya suka kalau you tanya dalam kelas ataupun dalam group saya lebih prefer lah dalam group. Kadang-kadang saya terlepas pandang ataupun saya tak terbaca bila you WhatsApp saya personal. Kalau dalam group ni sekurang-kurangnya yang pertama seterusnya you macam ni bila you tanya orang lain tak tahu and then bila you dah tanya orang lain pun dapat jawapan yang sama. Jadi mudah. Macam mana cakap kalau boleh melainkan kalau personal sangat lah. Kalau puan saya tak dapat datang kelas hari ni saya sakit perut. Itu dia. Kalau tak saya lebih prefer you tanya dalam group lah. Kalau you rasa macam tak apa ke tanya macam soalan tak apa-apa je contoh. Puan marketing plan nak buat 1 perenggan ke 5 perenggan. Rasa macam perlu ke tanya soalan macam tu? Tak apa, tanya je dalam group. Tak ada silly question. Kan? Tak ada soalan yang you rasa macam saya tak okey macam budak soalan, tak ada. Saya lebih appreciate you tanya dalam group. Puan kelas face to face ke apa ke, tanya dalam group. Kadang-kadang kawan-kawan sebab saya ada ramai student semester ni. Saya ada 10 section. Dah? Ada 4 orang lagi dah? Saya dah masukkan di author juga slide untuk chapter 6. So boleh refer lah. InsyaAllah lepas raya kita face to face dan harapnya lepas raya dah tak adalah request untuk kita online Puan. Ya, Ashni. Saya tak boleh scan Puan. Boleh scan. Ada 2 orang je. Ada laptop saya pula. Krik. Sekejap Okay, so yang tak boleh. Alif ada? Yashni, awak dah scan dah? Boleh? Dah ada dah? Yang tak Dah ada? ada. Nur Adriana.
Tak ada. Dengan Alif Imaduddin. Ada. Ada, okey. So semua dah ada, dah habis dah lah. Ada sebarang soalan sebelum dismiss? Ya. Saya nak Tak tanya. ada puan. Nak tanya. Grup punya BMC tu, kan Hmm, kena hantar week 9 kan? betul. Jadi week 9 tu juga ke perbentangan untuk orang yang terpilih untuk BMC tu? Sepatutnya minggu ke-9 pembentangan lah. Tapi bila saya tengok minggu yang ke-9 tu nanti kita ada carnival. Jadi mungkin pembentangan tu kita akan postpone pada yang minggu yang ke-13-14 tu. Jadi dia akan sama dengan projek lah. Mungkin minggu yang minggu ke-13 kita akan present BMC, and then minggu yang ke-14 kita akan present present untuk projek. Kemungkinan besar macam tu. Sebabnya kita minggu 9 tu kita ada carnival. Alright, baik puan. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Okey, kalau tak ada, terima kasih. Selamat berpuasa, selamat menyambut insya-Allah beberapa hari lagi hari raya. Saya minta maaf zahir batin. InsyaAllah kita jumpa lepas raya. Jaga diri, jaga kesihatan. Itu saja, kita tutup dengan tazwir kafarah dan surah Walas. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bercuti. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Sama-sama. Terima kasih puan. Selamat berbuka puan. Buka. Terima kasih banyak-banyak puan. Sama. Selamat Hari Raya puan. Bye. Terima kasih puan. Selamat Hari Raya. Bye puan. Selamat Hari Raya puan. Selamat Raya. Sama lagi raya. Selamat raya insya-Allah. Okay. Habis dah.